أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah, syukurillah. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Okey, syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni dapat kita bertemu lagi dan juga kita akan teruskan kelas kita, iaitu Asas Tajwid Al-Quran, untuk kita sama-sama membuat muzakarah dan juga murajaah bersama untuk kita mengingati hukum-hukum membaca Al-Quran, cara membaca Al-Quran dengan baik dan sempurna. Sebelum itu, marilah sama-sama kita membukakan ataupun kita mulakan kelas kita membaca surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, Alhamdulillah. Uh, Kelas kita pada malam ini, insyaAllah kita akan terus dengan kaedah yang baru kita. Ini merupakan rakaman yang malam ni, minggu ni merupakan yang ke-89. 89 kita dah 89 kelas, masya-Allah. Tajwid asas, masih asas lagi. Tak tahulah sampai bila kita nak jadikan asas. Tapi bagi saya, alhamdulillah, biarlah asas, biarlah basic, biarlah kelas yang mudah. Yang penting manfaat ataupun apa yang kita faham, apa yang kita bincang bersama dalam setiap kali kita jumpa, setiap kelas kita adakan, insya-Allah ada sahaja ilmu dan juga manfaat yang kita dapat faham dan dapat kita amalkan sewaktu kita membaca Al-Quran. Maklumlah, membaca Al-Quran ini menjadi satu amalan harian kita. Wajib setiap Muslim dan Muslimah, mukmin dan mukminah yang akil dan baligh, yang dinamakan mukallaf, itu wajib membaca Al-Quran setiap masa dan setiap hari. Setiap harilah, setiap hari itu wajib membaca Al-Quran. Nak ke tak nak ke, rajin ke tak rajin ke, hukumnya wajib membaca Al-Quran. Dia kena baca Al-Quran. Sama ada dia baca Al-Quran secara ibadah khusus, maknanya dia buka Al-Quran, baca satu persatu, ataupun dia membaca Al-Quran dalam solat-solat yang fardunya. Itu yang maksudnya wajib. Yang nak tak nak, wajib. Kalau tak buat, dosa dia. Kalau tak buat, besar kesalahannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita dah masuk dengan kaedah yang baru, iaitu kita dah membaca surah Al-Baqarah. Kita dah membaca surah Al-Baqarah. Malam ni saya paparkan di sini. Malam ni muka surat yang ke-8. Muka surat yang ke-8. Hadirin hadirat, boleh kita buka Al-Quran. Kita akan baca bersama satu muka surat ini, muka surat 8. Dan insya-Allah selepas kita baca bersama, nanti kita akan cuba istikhraj al-ahkam at-tajwidiyah. Kita cuba kenal semula, keluarkan satu persatu hukum yang kira perlu kita bincangkan, perlu kita huraikan semula. Kenapa hukum ini namanya hukum itu, dan kenapa berlaku hukum ini dengan hukum itu. InsyaAllah dengan kaedah ini, saya rasa alhamdulillah banyaknya manfaat untuk kita semua. InsyaAllah muka surat 8 bermula daripada ayat 49. Saya baca dan para hadirin semua boleh ikut membaca bersama, insyaAllah, kita baca secara serentak, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم Ya, ya, boleh, boleh. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. Okey, selesai kita membaca bersama surah Al-Baqarah muka surat yang ke-8 dari ayat 49 sampai ayat 57 untuk malam ni. Kita kupas bersama insya-Allah dan kita cuba kenal hukum-hukum tajwid yang sedia ada dalam ayat yang kita baca. Mungkin kita tak sempat habiskan satu muka surat tapi beberapa ayat daripada awal muka surat yang kita baca pada malam ni kita mulakan insya-Allah. Okey, sebelum kita nak masuk satu persatu boleh tuan-tuan muslimin muslimat yang hadir bersama pada malam ini boleh unmute untuk ambil bahagian dan kita akan cuba mencari hukum tajwid dan juga cuba kongsi bersama kupasan-kupasan ikut gaya masing-masing. Ikut cara yang kita faham masing-masing. Di situlah kita akan kenal diri kita sejauh mana kita boleh kita menguasai ilmu tajwid. Ada antara kita Masya Allah Alhamdulillah mungkin dah pandai, dah lancar, dah yakin, dah jelas apa hukum yang dia faham, apa cara bacaan yang betul dan dia boleh pula huraikan secara baik terbaik.
Ada antara kita Masya Allah bacaan bagus, baik, Alhamdulillah. Tetapi dari segi kupasannya mungkin ada sangkut-sangkut sikit, mungkin ada kurang yakin, mungkin ada kurang jelas. Tadrib kita, latihan kita dengan cara ini insya Allah akan membantu supaya kita akan bertambah lagi yakin dengan cara kita nak faham tajwid, ilmu tajwid, hukum tajwid itu dan cara kita nak syarahkan kepada orang. Poin syarahkan kepada orang ni saya nak tanya malam ni penting sangat. Penting ataupun tidak? Sejauh mana pentingnya kita perlu pandai ataupun perlu mampu boleh menghuraikan ataupun mensyarahkan kepada orang. Sejauh mana pentingnya kemahiran ataupun penguasaan kita boleh menghuraikan hukum-hukum tajwid ini kepada orang. Adakah keperluan itu hanya terbatas sahaja kepada guru-guru Quran ataupun guru-guru tajwid, ataupun perlu dan penting itu kepada semua kita, sama ada kita jadi ustaz ataupun tidak, sama ada kita ni nak jadi tenaga pengajar ataupun tidak, ataupun macam mana pendapat ramai-ramai? Soalan dah ditanya, tunggu jawapan. Okey. Maaf Ustaz, saya rasa bukan guru-guru je, katakan semua orang yang belajar tajwid, bagusnya kalau macam kita pun faham untuk fahamkan diri sendiri. Kalau macam kita sendiri tak faham, macam mana kita nak beritahu orang lain. Jadi yang penting kita diri sendiri seharusnya faham apa yang kita baca atau faham apa yang diterangkan. Jadi dengan sendirinya kita faham dan kita boleh terangkan pada orang lain. Jadi kalau macam kita sendiri tak faham, lepas tu kita nak cakap orang lain pun memang tak ada confident. Okey, jadi terima kasih Haji Sharif. Maknanya ini poin ini pada golongan yang kedua. Golongan yang pertama kita bagi kepada 3 golongan. Dalam bab tajwid, dalam seseorang membaca Al-Quran bertajwid dengan hukum-hukum tajwid, dia terbagi kepada 3 golongan. Golongan yang pertama yang Masya Allah bacaan bagus, ilmu tajwidnya bagus dan huraian tajwid dia menguasai, menghuraikan satu persatu. Insya Allah apa saja hukum orang dikatakan orang golongan ini, kumpulan ini kumpulan yang mahir Al-Quran dan mahir tajwid. Golongan yang kedua, golongan yang pandai baca Al-Quran tetapi dari segi hukum tajwidnya dia bacaan dia bagus, bacaan dia bagus, tapi bila nak tanya hukum tajwid dia sangkut-sangkut, dia tak berapa yakin. Golongan yang ketiga, teori tajwidnya Masya Allah cair, Masya Allah lancar macam air terjun. Air terjun mana baru ni? Saya lupa dah. Macam air terjun, lajunya. Memang dia hurai satu persatu. Memang pandai Masya Allah. Tapi bila dari segi tatbiknya, bila nak praktikan tajwid, hukum tajwid itu pada bacaannya Masya Allah agak lari sikit. Agak lari sikit. Ini 3 golongan lah. Kita nak letakkan diri kita pada yang mana. Dan sebenarnya kita ada antara 3 tu. Yang pertama ke yang kedua, yang ketiga. Jadi soalan saya sebelum nak pergi ke golongan yang ketiga tadi, soalan saya, sejauh mana penting kita perlu bila kita ada kita berada di dalam golongan yang kedua yang kita tak boleh nak huraikan. Jadi sejauh mana pentingnya kita perlu pandai dan boleh coba memahami tajwid, hukumnya dan menghuraikan kepada yang lain. Jadi Haji Sharif dah jawab pentingnya sebab kalau kita sendiri tak boleh huraikan untuk memahami diri sendiri, macam mana kita nak huraikan kepada yang lain. Itu penting, saya nampak penting situ bila kita nak mengajar. Jadi perlu kita faham diri kita sendiri baru kita boleh memahami ataupun memahamkan orang yang lain. Itu memang antara asbab yang pentingnya lagi lah. Antara sebab yang penting. Ada tak sebab-sebab yang lain? Saya nakkan kepada satu poin yang lebih jelas lagi. Okey, Haji Hanafi. Okey, silakan. Pada pendapat saya, kita penting tahu ni tajwid sebab nanti kita nak baca sendiri,
Tak ada orang yang nak membetulkan. Jadi Hmm. supaya dapat membaca sendiri dengan betul bila tak ada kawan-kawan atau guru-guru Okey. yang hadir. Okey, bagus. Alhamdulillah, itu poin yang boleh dimasukkan. Tetapi jangan gunakan poin ini semata-mata. Jadi, jangan syok sendiri, asyik kita jadi guru sendiri saja. Nanti guru kita tu bukannya guru yang sempurna. Sebab diri kita sendiri kita cek. Tetapi Haji Hanafi maksudnya, sekurang-kurangnya bila kita dah tahu nun mati bertemu dengan ba, ini mesti nak kena ikhlab. Nak tukarkan nun menjadi mim. Contohnya kan, kita dah tahu dah. Jadi waktu membaca bila jumpanya contoh dalam bacaan kita, kita dah tahu. Memang mesti kena qalbun nun miman. Kena tukarkan nun mim sebab apa? Sebab dia bertemu dengan ba. Contohnya kan, bila bertemunya mad asli bertemu dengan huruf hamzah dalam dua perkataan, kena panjangkan lebih daripada 4 harakat. Maknanya kita sekurang-kurangnya bila baca sendiri, kita dah boleh perhatikan beserta dengan ilmu tajwid yang kita miliki, selamatlah. Cuma bila kita dah sampai tahap ini, jangan kita bergantung sangat dengan kita. Dan kita perlu sangat-sangat ada penyemaknya, orang yang lebih hebat pada kita, sebab kadang-kadang kita tak perasan yang kita baca ada salah ataupun ada kurang. Orang yang perasan, orang yang boleh membantu iaitulah pendengar ataupun mustami', orang yang memerhatikan bacaan kita, dia yang boleh bantu kita dan dia akan perasan mana kurangnya, mana tak sempurnanya, maka dia akan bantu kita. Jadi kita nak kena gabungkan baca sendiri pun ya, dengan kumpulan-kumpulan kawan-kawan pun ya, dan bertalaqi dengan syekh-syekh ataupun ustaz-ustaz lebih mutamakin, itu pun lebih penting. Okey, saya nak ringkas sebab kita nak masuk terus ayat kita ini. Nampak dah hadirin alhamdulillah dah bertambah. Yang ketiganya sebenarnya antara asbab yang kita perlu upgradekan kita punya ilmu tajwid dan kita meyakinkan ilmu tajwid kita pada diri kita, iaitulah supaya kita tak lemah semangat dan kita tak putus asa, dan supaya kita tak jadikan ilmu tajwid ini ilmu sampingan saja. Belajar pandai pun tak apa, tak pandai pun tak apa, kita boleh selesa dan relax aja. Jangan kita ada perasaan itu. Saya nak letakkan nombor asbab ataupun poin pentingnya kita pandai ni, yang kita cuba nak pandaikan diri kita ni, yang cuba kita nak belajar bersama-sama ni, saya nak hilangkan perasaan kepada mubtadi'in dan mubtadi'at yang baru nak kenal tajwid, yang baru nak belajar tajwid, yang baru nak faham tajwid, supaya jangan kita putus asa, jangan kita letakkan diri kita pada kelas yang belakang sekali. Tak apalah, saya tak pandai pun tak apa, ramai dah pandai kan. Jangan letakkan diri kita di situ. Kita cuba faham, cuba faham, cubalah faham. InsyaAllah kita akan usaha. Bila kita nak pada sesuatu, kita usaha dan satu masa nanti insyaAllah kita akan dapat. Saya perhatikan nama-nama di skrin besar saya ni, ada beberapa orang saya kenal daripada awal-awal kelas kita, memang sangat-sangat dhaif. Sangat-sangat dia takut bila nak tanya hukum tajwid, jangan tanya dia. Dia pesan siap-siap, jangan tanya dia, jangan banyak suruh dia baca sebab dia belum lagi kenal buta huruf, buta tajwid katanya. Jadi alhamdulillah dah masuk dah tahun yang kedua ni, kita dah habis tahun kedua masuk tahun ketiga insya-Allah. Kelas kita pun dah 89 kelas. Alhamdulillah nampak selalu ada. Alhamdulillah sekarang ini bertambah yakin dia, bertambah banyak dia boleh bersembang hal-hal tajwid ini. Itu tandanya dia berusaha dan dia terus istiqamah. Dan akhirnya insya-Allah dia akan dapat faham dan menguasai. Dan kepada yang dah selesa, yang dah diberi gelaran cemerlang ke, pelajar cemerlang ke, pelajar itqan ke, pelajar-pelajar apa ke kan. Kepada mereka jangan cukup selesa dengan tahap itu, kita nak ke depan lagi. Setiap kali kita bincang, kita akan pergi lagi dalam, lebih lagi faham, lebih lagi jelas. Contohnya saya lah. Saya ni bukannya hebat sangat, tapi dah lama jugalah duduk pedulikan tajwid ini, ikut kemampuan sahaja. Tetapi nak cerita di sini, nak kongsi di sini, setiap kelas yang saya cuba buat persiapan untuk kelas tajwid tu, saya akan bertambah lagi ilmu. Saya akan bertambah lagi faham. Oh, rupa-rupanya sebelum ni faham lain. Rupa sekarang ni bila saya tengok syekh-syekh lagi bagi kupasan, lepas tu baca-baca buku ke apa-apa ke, kalau kebetulan kan, akan bertambah lagi sesuatu yang dulu tak berapa nak jelas, sekarang ni bertambah jelas. Itulah rahsia ilmu. Selagi semakin kita menggalinya, semakin kita mencarinya, semakin banyak kita akan faham dan kita akan bertemu
dengan ilmu-ilmu Allah yang luas ini insya-Allah. Okey, kita masuk ayat yang ke-49 pada malam ini. Insya-Allah kita akan teruskan dengan hukum-hukum yang ada pada ayat yang kita dah baca tadi, ayat 49 Okey, malam ni saya nak banyak soalan lah. Bukan saya yang menerangkan. Kalau boleh semua unmute. Kalau boleh semua unmute. Dah bagi galakan tadi kan? Dah bagi galakan supaya kita boleh syarah, boleh kita faham. Okey, kalau boleh kita nak sangat-sangat kepada peserta ataupun siapa yang hadir pada malam ini, biarlah huraian kita ini ada kurang sikit, ada tak betul sikit, tapi insya-Allah dengan perkongsian itu kita akan tambah-tambah, top-up lah sesama kita. Hukum yang pertama di sini najainakum min. Kum min. Kita ambil yang mudah-mudah dulu. Kita ambil yang mudah-mudah dulu. Okey, saya baca tu je. Kum min. Hukum apa dan cuba huraikan sikit. Kita sekejap. Siapa nak hurai? Siapa nak hurai? Kita nak pergi lebih apa tu orang kata level yang ke depan sedikit. Ke depan beberapa langkah lah. Kalau dulu kumin, contohnya kita bagi nama hukum je. Sekarang ni kita nak ke depan sikit, nama hukum dan sebab apakah hukum itu berlaku di sini, dan kalau boleh huraikan sedikit, ada hurufnya ke, ada cara bacaannya ke, dengung tak dengung ke, mat ke tak mat ke. Hurai tu bagi lengkap sikit, seolah-olah kita nak syarahkan kepada yang nak tahu hukum ini. Okey, kumin, siapa boleh ambil ini? Hukum ni? Silakan. Saya cuba Ustaz. Okey. Silakan Haji Ismail, Abang Is. Mim jumpa mim idgham misline Ustaz. Dia mesti bila bertemu dia mesti berengung lah. Berengung kan. Apa bertemu dengan apa di sini? Mim dengan mim. Okey, kenapa miss lain? Itu itu orang tak nak jawab tu. Bila ada soalan susulan tu. Tak apa Haji, tak apa. Nanti kita tambah lagi ilmu. Kenapa mithlain? Betul. Memang semua Haji sebut tadi betul. Idgham mithlain, mim bertemu dengan min, bacaan dengung 2 harakat, semua dah betul. Tapi apa mithlain? Nama apa mithlain tu? Apa benda mithlain tu? Okey, siapa boleh tambah? Mithlain. Tadi Haji pada syarahan Haji Abang Is tadi, dia dah sebut sebenarnya jawapan kepada mithlain tu. Tapi mungkin kita nak fokus sikit. Mim mati bertemu dengan mim. Itulah mithlain. Mim mati bertemu dengan mim. Mithlain daripada mithlun. Mithlun seumpama. Maknanya di sini antara mim dengan mim tu. Seumpama. Huruf-hurufnya bersama. Huruf-huruf yang sama. Mim mati bertemu dengan mim. Maka itulah dinamakan idgham mithlain. Kenapa tak nama idgham saja? Mesti nak kena ada gelaran. Sebab apa? Sebab ini dah masuk dalam hukum mim. Dan hukum nunus sakinah wa tanwin yang datang sebelumnya dah ada idgham. Idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Jadi kalau dalam hukum mim mati ni, kalau dia gantungkan idgham saja, tak boleh. Sebab nanti nak kena keliru dengan idgham pada nun mati ataupun pada tanwin. Itu sebab itu pada mim mati dah ada gelaran khususnya. Idgham, mithlain. Ustaz, dia semua ada satu saja mim mati bertemu dengan mim Ustaz. Ya, betul. Untuk idgham mithlain hanya hurufnya satu saja, mim mati bertemu dengan mim. Okey. Jadi baca dengung dengan 2 harakat je lah. Ya, okey, alhamdulillah. Okey, sempurna. Okey, kalau ada yang sebut idgham mithlain saghir. Ada orang sebut idgham mithlain saghir. Dan bukan ada orang sebut, memang dalam hukum tajwid pun dia kena sebut idgham mithlain saghir. Sebab apa? Sebab dia nak bezakan dengan idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain seumpama juga, tetapi idgham mutamathilain bukan pada mim mati saja, semua huruf yang seumpama. Dan pada perkataan saghir, okey, siapa ingat kenapa namanya saghir? Idgham mithlain saghir. Siapa boleh huraikan makna saghir itu apa dalam hukum tajwid idgham mithlain ini? Ma makna saghir? Ini betul-betul basic ni. Tapi bila kita nak mendalam, kita boleh pergi jauh lagi. Okey, sekadar kita bolehlah. Kenapa namanya saghir? Idgham
idgham itu memasukkan mithlain, kita dah terangkan tadi, mim mati bertemu dengan mim maknanya huruf yang sama. Saghir. Saghir itu apa? Huruf pertama berbaris sukun, Ustaz. Okey, makna saghir macam mana? Huruf yang pertama, yang mim yang pertama tu berbaris sukun. Yang kedua tu yang berharakat, yang ni tasydid kerana mim tasydid, Ustaz. Nak Lepas tu jawab yang yang mana jumpa satu? Nak jawab mana? Mim tasydid ke yang huruf pertama? huruf mim yang pertama tu sukun. Habis yang Hmm. kedua tu yang berharakat, yang bertasydid lah, is it? Tak tahu. Macam tu jugalah. Tapi kenapa saghir? Saghir tu apa saghir? itu Saghir tu maksudnya. kecil, is it? Kecil. Kecil. Okey. Jadi kalau saghir kecil mesti dia ada lawannya besar. Yang besar Yep. tu macam mana pula? Yang besar ya. Ini saja saya tarik lagi soalan-soalan supaya kita nak tambah lagi ilmu. Maknanya kalau saghir, setiap saghir dia ada kabir. Setiap Betul. kecil Saghir dia ada kabir besar. dia. Macam Betul, apa? betul. Macam qalqalah sughra dia ada kubra kan. Sughra tu saghir, kecil, kubra tu besar. Haji Muhammad Bashir dah buka, dah unmute. Wajibul guna, Ustaz. Ha? Lawan wajibul guna. Lawannya wajibul gunnah. Dia pergi jauh sangat tu. Itu dah tukar tajuk tu. Tapi tak apa, terima kasih Haji Muhammad Bashir. Okey, wajibul gunnah tu bukan lawan. Wajibul gunnah tu dia pada yang sama juga. Wajibul gunnah pada idgham mithlain saghir sama juga. Dia pun sama-sama wajib dengung juga. Walaupun pada idgham mithlain saghir tak dinamakan wajib gunnah, tapi tetap dia wajib kena dengung 2 harakat. Okey. Jadi saya tambah di sini saghir, betul. Hajah sebut tadi betul. Saghir yang dimaksudkan dalam bab, khususnya bab idgham mithlain saghir di sini saghir maksudnya yang pertama berbaris sukun, yang kedua berbaris. Itu boleh kita tulis. Saya nak tulis, saya guna mouse ni payah sikit. Saghir yang dimaksudkan dalam idgham mithlain saghir, kita selalu sebut saghir kan. Ni kita dah tahu huraiannya. Maksud saghir di sini maknanya yang pertama berbaris mati, yang kedua berbaris. Mana yang pertama? Mim mati inilah. Mim mati ni berbaris mati. Yang keduanya berbaris. Iaitulah huruf idgham mithlain saghir ni. Yang mim mati bertemu dengan mim. Itu berbaris. Tak kira baris atas ke baris bawah, baris depan. Okey. Memang lawannya betul. Kabir. Kabir. Lawannya kabir. Saghir tu kecil. Kabir tu besar. Kabir pula dalam istilah tajwid, insya-Allah kalau diberi peluang kita, insya-Allah kita boleh belajar qiraat nanti, kita akan jumpa idgham kabir. Idgham kabir. Kita akan jumpa idgham kabir. Hidung kabir pula. Apa pula kabir kan tiba-tiba? Kabir yang dimaksudkan dalam hukum tajwid nanti iaitulah huruf pertama berbaris, huruf kedua berbaris juga. Ini tambah sikit. Pergi jauh sikit kan. Kalau yang saghir, yang pertama berbaris sukun. Yang kedua berbaris. Tak kira baris apa. Nanti bila kita belajar dalam ilmu qiraat, ada antara qari-qari ataupun perawi-perawi daripada qarinya ataupun daripada gurunya. Contohnya As-Susi. Qiraatus Susi daripada Abu Amr. Abu Amr As-Susi, dia ada duri dengan As-Susi. As-Susi ni, Imam As-Susi, dia baca idgham kabir. Idgham kabir pada idgham mutamathilain, dia baca idgham kabir. Macam mana berlakunya idgham kabir? Apabila huruf pertama berbaris dan huruf kedua berbaris, kedua-dua huruf itu huruf yang sama, maka dia kena idghamkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Ada tak contoh di sini? Ini bukan bakat bacaan kita, tapi dalam idgham, okey macam ni. Ada bawah diwan. Wa yastahyuna nisaakum wa yastahyuna nisaakum wa yastahyun nisaakum. Nun mati bertemu dengan nun di sini. Walaupun nun ni nun berbaris, dia tak ada nun mati. Sebab idgham kamil ni pertamanya huruf berbaris, keduanya huruf berbaris juga. Bila huruf ni sama-sama nun dengan nun, bacaan Susi selain daripada bacaan kita, idghamkan nun ke dalam nun. Wa yastahyun nisaikum.
Okey, ini untuk tambahan saja. InsyaAllah ke depan nanti kita akan jumpa ilmu ini. Cuma kita kena sebut juga dan kena faham juga saghir itu apa. Sebab saghir itu ada kait dengan bacaan Hafs an Asim. Bacaan kita ada saghir. Jadi selalu kita sebut idgham mislain saghir, idgham mislain saghir. Bila orang tanya tu saghir itu apa, jangan tak cukup kita jawab saghir itu kecil. Memang dia faham saghir itu dalam bahasa Arab kecil, kan? Tapi apa yang dimaksudkan dalam tajwid iaitulah huruf pertama berbaris sukun, huruf kedua berbaris tak kira baris apa ya. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, kita namakan kelas kita basic, tapi bila kita cuba nak mendalam kita boleh pergi ya, insya-Allah. Habis di situ wa yastahyun wa idz najainakum min ali fir'aun. Okey, soalan yang kedua ataupun contoh yang kedua, syahid yang kedua pada dalam ini yang mudah aja ni. Okey, siapa boleh kupaskan contoh ini? Min ali ataupun min siapa nak ambil bahagian ini? Silakan. Kita ambil mudah-mudah dulu, nanti kita cari yang payah sikit. Tapi tak cukup dengan nama hukum saja, nak hurai, nak kepada hurai sikit. Nanti saya masukkan soalan-soalan yang pelik-pelik. InsyaAllah kalau ada soalan pelik-pelik atau soalan tambahan itu sebenarnya akan menambahkan lagi ilmu kita insyaAllah. Okay, tafadhal. Siapa muslimah boleh? Cuba Ustaz. Okey, Haji Hanafi. Sebelum Haji Hanafi nak sebut, saya akan sebut. Saya nak tanya soalan ni. Huruf hukum ni hukum yang keberapa dalam ilmu tajwid? Hukum yang kelima, izhar. Mim mati jumpa dengan Dia hamzah. duduk dalam hukum 5, tapi dalam bab tajwid semuanya hukum yang keberapa? Dia izhar ke idram ketiga. Okey, Ni yang pertama apa? saja. Yang pertama apa? Haji Pertama, Abang A tunjuk apa tu? Pertama apa? Pertama idram. Idgham. Yang kedua? Kedua ni kedua lah izhar, kan? Kenapa idgham pertama? Tak berapa ingat yang tak dia berapa ingat, punya tak berapa jelas. Okey, bagus. Ni soalan macam ni, okey, Haji Hanafi bagus. Soalan macam ni yang kita akan tambah lagi lebih dekat kita dengan hukum-hukum 5. Walaupun hukum 5 ini merupakan bahasan yang pertama dalam ilmu tajwid. Mana-mana kita tajwid, kalau kita buka selain daripada dia bahaskan babul isti'adzah, babul basmalah, adab kita nak membaca Al-Quran semua, terus bab yang pertama dalam kita nak membahaskan ilmu tajwid iaitulah hukum-hukum 5 ataupun ahkam nunus sakinah wat tanwin. Dan hukum yang pertama dalam hukum 5 adalah hukum izhar, Haji Hanafi. Izhar hukum pertama. Izhar hukum pertama. Maknanya ini hukum yang paling mudah sekali, paling awal sekali. Okey, silakan. Dia mim mati bertemu dengan huruf izhar hamzah, izhar halki. Mim mati ke nun mati ke apa yang mati sini? Nun mati. Nun mati bertemu dengan huruf izhar itu hamzah. Dekat halqi, dalam halqi, izhar halqi. Okey. Jelas. Dia ada, kalau izhar ada rangkai kata dia irhin ha. Aghin kha'ahu. Terbalik tu. Aghin kha'ahu. Aghin akhuha. Kha'ahu. Boleh. Masya-Allah. Okey. Mudah nak hafal. Dia ada 6 huruf kan. Jadi dalam rangkai kata, dalam fi qaulika ataupun dalam jumlahnya, dalam jumlah ayatnya, aghin kha'ahu. Aghin akhahu. Kha'ahu. Jadi kita kena baca dengan terang. Apa yang nak diterangkan di sini? Yang dia punya
nun mati min Okey, soalan kacau sikit. Nak nun mati nak terangkan ke ataupun hamzah nak kena jelaskan? nun mati Yakin min, confirm? insyaAllah. Jawapan akhir. Okey. Itu penting tu. Itu antara perkara yang penting sangat kita nak tahu. Kita tahu izhar. Kita sebut izhar kan. Daripada dulu lah kita sebut izhar. Tapi kadang-kadang apa yang kita nak kena izharkan tu? Kita terjemah pula izhar tu makna tu al-bayan. Maknanya jelas. Maknanya kita nak terangkan. Kita nak tahu pula apa yang perlu kita jelaskan, apa yang perlu kita terangkan. Itu yang penting. Bila kita tahu yang kita nak jelaskan, dalam bacaan itu barulah jelas. Dalam bacaan kita nanti, setiap hukum izhar, tak adalah terlantun ke nun mati, tak adalah terstop-stop ke, ataupun tersaktah ke kan. Kita akan baca dengan betul-betul menjelaskan nun mati itu. Dan saya tambah lagi, dia tak ada pula delay-delay pula. Bila jelas, ini sekarang ni dia ada satu wabak, satu penyakit dah tersebar dalam kalangan muslimin dan muslimat qari'in qari'at dalam kelas tahsin. Dia ada macam satu penyakit yang macam virus, dah merebak. Hukum izhar ni dia ada macam ada lambat sikit. Dia akan dia ambil tempoh yang tak sepatutnya diadakan pada izhar. Orang yang berkenaan jangan tersenyum sebab saya tak nampak, dia tak buka kamera, tapi ada bersama kita. Contohnya macam ni lah dia baca. Wa idh najjaynakum min ali fir. Dia tak dengung, bukan dia keluar daripada khayshum. Cuma bila dia lambatkan, dia ada tempoh sekejap, dia ada delay sikit di situ. Nun mati itu bukan dah jelas. Dia dah ditarikkan jelas tu. Apa yang maksudkan izhar di sini? Jelaskan nun mati, keluarkan tempat keluarnya dan terus kita kena pindah pergi kepada huruf yang berikutnya tanpa diberikan tempoh walaupun satu harakat. Bila kita bagi tempoh, dia akan menyerupai dengung dan dia tak ada jelas. Dia tak ada jelas dah, dia terlebih daripada jelas. Maka salah. Min ali. Dia kena min nun mati dan terus masuk kepada huruf izhar yang berikutnya itu. Okey, alhamdulillah, terima kasih Haji Hanafi. Dan sama-sama. Okey, setiap kali jumpa izhar, saya sangat-sangat suka nak mengingati semua dan maksudnya diri saya, muhtarazatul izhar, perkara-perkara yang perlu kita jaga sewaktu berjumpa dengan hukum izhar. Izhar ini bukan izhar halqi saja. Ini banyak kali kita ulangkan. Bukan izhar halqi. Izhar halqi pun dia, izhar syafawi pun dia, izhar qamari pun dia, izhar mutlak pun dia, izhar apa lagi ada? Segala izhar lah. Izhar pada sawakin, huruf sakinah. Al-ahruf sakinah, dia termasuk dalam izhar mutlak. Contohnya lam mati. Hamzah mati. Semua huruf-huruf mati, dia termasuk dalam izhar mutlak. Kita nak kena izharkan, nak kena jelaskan matinya huruf lam mati itu. Dia tak semestinya pada huruf-huruf izhar halqi sahaja. Kita nak kena jelaskan taskinul huruf as-sakinah, maknanya kita kena jelaskan hukum huruf-huruf yang mati itu. Dan muhtarazatul izhar, perkara yang perlu kita jaga sewaktu izhar, saya sebut 3 perkara. Siapa ingat? Muhtarazat al-izhar, perkara-perkara yang muhtarazat al-izhar, perkara yang wajib kita ataupun yang harus kita jaga sewaktu kita nak izhar. Sewaktu hukum izhar, tak kira lah apa jenis izhar, ada 3 perkara yang kita perlu jaga. Kita tak boleh dengung, kita tak boleh sakta dan kita tak boleh beri kalkala pada huruf itu. Okey, yang pertama bukan dengung. Betul dah Hajah tersebut tu. Yang pertama kena jelas. Maknanya jangan kita dengung dan jangan kita delay. Dia termasuk dalam yang pertama ni. Maknanya kita harus jelaskan. Jelaskan huruf nun mati ataupun tanwin ataupun huruful izhar itu. Jelaskan Jelaskan aku.
buruknya tulis. Tulis dengan mouse. Yang keduanya Hajar sebut tadi apa? Tak boleh berhenti, tak boleh sakta. Jangan sakta ya. Jangan sakta, jangan sakta, sakta. Okey, jangan sakta. Yang ketiga jangan Qalqalah. qalqalah. Okey, jangan qalqalah. Okey. Yang pertama ni yang kena jelaskan, yang kena jelaskan ataupun jangan kita bagi tempoh, jangan kita dengung. Min ali. Kita kena jelaskan min ali. Bila kita bila kita nak jelaskan sangat-sangat, kadang-kadang dia akan jadi macam sakta. Min min ali, disebabkan kita terlampau nak jaga jelasnya nun mati ataupun tanwin ataupun huruf-huruf izhar, kita macam terberhenti, terstop sekejap, terhenti nafas kita sekejap. Itu yang tak nak dalam sakta, dalam izhar muhtarazat. Kena jaga. Min ali, tak nak macam tu. Kena min ali. Dan yang paling banyak sekali iaitulah terlantun, qalqalah. Jangan kita lantunkan jangan kita qalqalahkan hukum izhar itu. Contohnya min ne tu. Itu banyak juga yang sebut min. Wa idh najjaynakum min ne. Itu banyak berlaku kalau betul-betul kita tak jaga, dia boleh jadi macam ada qalqalah pada huruf-huruf izhar, sedangkan izhar ini tak ada kena mengena dengan qalqalah. Okey, perkara ini kata bila kita ulang-ulang selalu bagus juga, walaupun dah berkali-kali, ada antara kita dah tulis berkali-kali dah, tapi bila kita ulang, setiap kali kita ulang dengan harapan waktu kita membaca datanglah peringatan-peringatan ini supaya kita berjaga-jaga, tak ada kita melakukan kekurangan itu. Okey. Yang berikutnya saya nak huraikan perkataan Fir'aun. Nak huraian perkataan Fir'aun sebab banyak juga masih lagi ada berlakunya kekurangan di sini tanpa kita sedar. Okey, siapa tahu hukum di sini dan siapa tahu apakah perkara hukum yang kita perlu jaga pada perkataan Fir'aun? Ra dibaca tipis, Ustaz. Masya Allah, Hajjah. Masya Ain Allah. tu Cemerlang. kadang ada orang salah. Kejap. Baru saya puji. Sekejap, satu je. Satu-satu. Satu-satu. Tambah-tambah nanti dia macam tak kena pula yang apa saya nak. Saya nak pada ra tadi. Okey, Hajjah, silakan. Boleh bagi pencerahan sikit? Ra dia berbaris bawah, kena baca tipis. Ra baris bawah. Bila ra baris bawah? Fil. Ra dia tu baris bawah kan, Ustaz? Fil. Kalau ra baca bawah kena baca ri. Firi. Fil. Baca tipis. Ra tu bagi bawah ke ra bagi mati situ? Mati. Baris mati lah, Ustaz. Ra mati tapi sebelumnya baris bawah kena baca tipis. Betul. Lancar Ustazah. Masya Allah. Tak Okey. nampak Ra. Okey. Kenapa perkataan Fir'aun ini perlu disebut tipiskan ra, padahal jelas kepada semua yang dah hadir kelas ahkamur ra'at, hukum-hukum ra, sama ada ra tu tebal ataupun tipis, yang ini berada dalam keadaan halatur ra al-muraqqaqah, ra yang tipis, iaitulah ra mati sebelumnya as-sabiqul al-masbuq al-kasru ma qablaha, maknanya ra mati sebelumnya huruf berbaris bawah, termasuk dalam keadaan ra dibacakan tipis. Tetapi bila terang di sini hukumnya tarqiq, muraqqaqah maknanya baca tipis, tapi ada antara kita lagi kadang-kadang dia leka dan baca tebal. Fir. Kenapa? Depan dia baris tebal, Ustaz, ain tu. Ain baca tebal ke tipis? Ain tipis, Ustaz. Ain tipis. Ain tipis. Ain tipis. Kalau ke depan dia baris tebal, orang terikut, Ustaz. Ya, itu yang saya muskil di situ. Kalau selepas ra itu ada huruf isti'la, kadang-kadang dia terpengaruh.
Dan memang ada hukumnya bila huruf isti'la itu ada dua wajah kan. Macam firqah, apa lagi? Firqin. Itu ada dua wajah sebab diikuti dengan huruf isti'la. Tetapi ini bukan isti'la istifalnya. Ain ini bukannya termasuk dalam huruf yang tinggi yang tebal. Tapi perkataan Fir'aun ni kenapa banyak ramainya yang baca tebal. Izinkan saya sebut di sini. Kalau ada qari-qariah yang bersama kita pada malam ini, kalau dia masih ingat, tapi saya masih ingat. Kalau dia masih ingat, kali pertama kita buat kelas tadarus dan dia baru join kelas kita, dia memanglah muka surat yang ke-8 ni memang kira semuanya baru join kan. Kali pertama kita buat kelas tadarus, dia antara qari-qariah, saya tak sebutlah mana muslimin ke muslimah, tapi qari-qariah lah antara dua tu lah. Dia antara qari-qariah yang lancar. Bila sampai perkataan Fir'aun, dia tebalkan ra. Dan saya minta dia ulang berkali-kali sampai saya ingat sebab dia cakap dengan saya, "Ustaz dah puas." Itu saya boleh simpan dalam ingatan saya sampai sekarang. Saya kata, alamak, garangnya dia ni. Kita minta dia ulang supaya kita nak jelaskan ra ini jangan ditebalkan. Sebab saya pula memang dipesan pula. Waktu kita belajar dulu-dulu pun, Fir'aun ini memang nak kena tipiskan ra ni. Nak kena tipiskan. Memang ustaz-ustaz kami pun dah perhati baca anak muridnya, qari-qari dia. Memang banyaknya telajak ra ni ditebalkan. Jadi bila saya minta dia ulang sampai berkali-kali, sampai dia kata, dah puas Ustaz. Dah tipis betul-betul lah. Maknanya sampai tahap itu kita nak kena jaga supaya Fir'aun ini tak boleh kita tebalkan ra-nya. Dari segi asbab ra Fir'aun ini nak jadi tebal, dia tak ada. Dia tak ada huruf isti'la sebelum, dia tak ada huruf isti'la kemudian. Tetapi tiba-tiba lafaz perkataan Fir'aun ini memang dia tak tahulah, mungkin hantunya masih ada, hantu Fir'aun tu masih ada lagi. Bila kita baca tiba-tiba dia nak jadi tebal juga. Bukan waktu hidup dia megah, dia mengatakan dia ni Tuhan. Sampai dia mati pun, hatta dalam kita nak sebut perkataan, dia nak jadi megah juga, dia nak jadi besar juga. Ra tipis pun nak jadi tebal juga. Jadi ustaz saya pesan macam itulah. Bila ingat Firaun, kita hina dia dan kita pelekehkan dia dan kita kena tipiskan ra, jangan kita tebalkan ra. Dahlah dia tu termasuk dalam orang-orang yang dibinasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan takaburnya, disebabkan megahnya kan. Jadi dah sampai namanya pun walaupun ra tu tetap nipis, nak tebal juga. Kita pun macam terikut-ikut juga. Jadi kita nak kena sensitif ke arah itulah. Mungkin ustaz saya ni dia terlampau marah juga dengan cerita-cerita Firaun ni. Bila orang tebal, dia marahkan kita pula. Jangan tebalkan ra tu. Fir'aun. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna Fir'auna Fir'auna. Beza sangat tu. Beza sangat. Dia hukumnya tetaplah. Kalau tebal, kita kena tebalkan. Kalau tipis, kena tipiskan. Yang tebal, kita tipiskan. Memang salah. Dari segi hukum, salah. Fasahah tu nampak sangat tak fasih. Tapi dari segi makna, dia tak berubah. Dia tak begitu bahaya sangat. Tapi macam mana sekalipun kita sebagai pelajar Al-Quran, pelajar tajwid ni, kita nak yang terbaik, sesempurna. Apa yang kita tahu, kita nak baca dengan sebaik-baiknya. Tetapi disebabkan kebetulan pula nama Fir'aun ni yang tipis nak ditebalkan, agak kita kena jaga-jaga sangatlah. Jadi kepada semua, bila jumpanya Fir'aun, bila masa nak jumpa Fir'aun, bila jumpa Fir'aun dalam bacaan Al-Quran, dalam ayat-ayat Quran, maka tipiskan ra. Pastikan ra itu kena okey, Fir'aun. Okey, itulah yang saya Jadi nak. jahat Ustaz. Jahat. Jahat. Cukuplah dengan apa yang berlaku pada zamannya. Jangan kita besarkan dia dalam ra tebal pula. Padahal dia ra tu ra tipis lah. Okey. Terus hukum yang berikutnya, yasumunakum su'al azab. Su'al azab. Kita nak pelbagaikan hukum pada malam ini. Malam ni kita macam patah balik. Kalau sudah kelas-kelas yang lepas agak susah. Kita cari hukum-hukum yang susah. Malam ni kita patah balik hukum-hukum yang senang-senang pula. Okey, su'a. Siapa nak ambil bahagian ini? Silakan.
Namakan hukum ini, soalannya. Namakan hukum ini serta huraikan. Okey, ada? Yang buka kamera ni beberapa orang je. Yang lain tu senyap je. Jangan-jangan tertidur pula depan depan skrin. Dah Ustaz dengar. Alhamdulillah, Masya Allah. Okey. Perkataan su'a, perkataan yang hukum yang mudah, mungkin penjelasannya pun mudah, terbatas saja. Cuma mungkinlah ada soalan-soalan tambahan tu, bersedia je lah. Hukum mak wajib muttasil, Ustaz. Mak wajib muttasil. Okey, silakan. Hamzah dalam satu perkataan. Jadi kalau kita baca Okey, lebih pada kalau Haji Taib, saya kenal Haji Taib ni. Saya kenal suaranya, saya kenal namanya. Okey, kalau Haji Taib sebut Hamzah dalam satu perkataan, dah cukup ke? Hamzah dalam satu perkataan mempunyai mad yang berumbak, Ustaz. Okey, Sebelum Hamzah. dia ada sesuatu yang sebelum nak sebut Hamzah tu ada lagi penting tu. Sebelum nak Mat sebut huruf Ustaz, Hamzah. mat. Bukan. Mat dia dah sebut dah tadi, mat wajib muttasil dia dah sebut dah. Sebelum nak sebutkan Hamzah tu ada satu benda yang penting. Mak asli berjumpa Hamzah, Ustaz. Sama ada nak sebut mat asli ataupun huruf mad. Itu paling penting daripada Hamzah lagi. Sebab laula wujud, sekiranya tak wujudnya huruf Hamzah, huruf mad, Hamzah tak kira lah satu perkataan ke dua perkataan ke tiga perkataan, dia tak jadi apa-apa. Mesti nak kena ada huruf mad. Okey, silakan. Dari segi cara kita nak menjelaskan, mulakan dengan yang terpentingnya itulah adanya huruf mad bertemu dengan Hamzah dalam satu perkataan. Dan ada tanda ombak. Itu semua tambahan. Bagus. InsyaAllah. Dan kita baca lebih pada 4 rakaat, 4 atau 5. 4 rakaat. 4 rakaat. 4 rakaat tu isyak. Terbalik, Ustaz. Tak apa. Haji Rashid tak ada malam ni, tak apa. 4 rakaat, 4 atau 5. Al-Azab. Sampai situ je, Ustaz. Su. 4 ataupun 5 ketika wasal, ketika waqaf. Kalau kita nak wakaf, boleh 6 juga harakat, wakaf. Ustaz. Kalau boleh 6 juga harakat. wakaf 4 atau 5 atau 6 pun boleh. Itu bagus tu. Kalau kita nak wakaf, kita kena sebut macam tu. Okey, kalau kita wasal, kita diberi pilihan antara 4 ataupun 5. Kalau kita nak wakaf, kita boleh 4 atau 5 atau 6. Atau tu penting. Atau tu penting. Jangan kita bila wakaf mesti 6. Tidak. Bila wakaf masih lagi kita diberi pilihan sama ada 4, 5 ataupun 6. Pilih yang mana satu kita nak. Dan kembali kepada lafaz kaedah dalam hukum-hukum yang banyak wajah ni, wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi, kita nak kena seragamkan wajah yang kita pilih. Kalau dah pilih 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6 insya-Allah. Okey, mak wajib muttasil. Wajib itu mak wajib maknanya kena lebih daripada 4 rakaat, 4, 5, 6. Muttasil maknanya bersambungnya antara huruf mad dengan huruf hamzah dalam satu perkataan. Saya tak tahu qori-qoriah kita kenapa ramai yang masih lagi confused mak wajib munfasil, mak jaiz muttasil. Dia terbalikkan. Wajib dia pergi kepada munfasil, jaiz kepada muttasil. Jadi nak kena buat sendiri macam mana nak cuba wajib, setiap wajib mesti nak kena muttasil. Setiap jaiz mesti nak kena munfasil. Kena buatlah sesuatu macam mana nak setkan, simpan dalam ingatan kita. Bila sebut wajib je terus muttasil. Bila sebut jaiz je terus munfasil. Mungkin peringkat awal ni masih lagi kita perlu kepada masa sikit supaya nak hilangkan keraguan tu. Kadang-kadang mak jaiz dia nak pilih tu lambat sikit. Tapi insya-Allah satu masa bila kita dah buat sesuatu, macam mana kita nak biar terus dipanggil mulazamah. Asal wajib je muttasil, asal muttasil je wajib, asal jaiz je munfasil je jaiz. Macam tu. Bila dah sampai tahap tu, kita dah tak ada ragu-ragu lagi insya-Allah.
Menariknya mak wajib muttasil ini, sama ada kita sebut mak wajib pun boleh, mak muttasil pun boleh. Tapi kalau sebut kedua-duanya lebih jelas. Menariknya di sini bacaan lah. Bacaan kita nak kena 4 harakat ke atas, nak kena tarik lebih panjang, lebih mat dalam bacaan kita. Jangan ada kurang. Bila ada kurang, hukum wajib itu sangat-sangat ketara salahnya. Yasumunakum su'al azab. Tak sempurna. Yasumunakum su'al azab. Belum sempurna. Yasumunakum su'al azab. Itu bagi saya baru 4. Lagi kalau nak lajak lagi. Yasumunakum su'al azab. Bagi saya itu baru 5. Itu 5 cantik lah. Jadi bila kita jaga hukum mat ini memang cantik. Bacaan kita insya-Allah akan lebih murattal, lebih tersusun dan lebih indah insya-Allah. Su'al ni sama juga yang saya maksudkan di sini. Izhar qamari di sini kalau kita tak jaga dia boleh jadi terlantunnya. Su'al izhar qamari di sini kan. Al-'adzabi. Pastikan izhar di sini jelasnya lam mati. Jangan kita terlantun ataupun terberhenti. Su'al-'adzabi yudhabbihuna. Okey, antara dha pastikan dha ini kena keluar lidah sebab dia termasuk dalam huruf-huruf yang kena keluar lidah. Azabi yudhabbihuna abna'akum. Okey, kita ada qalqalah di sini, ba mati qalqalah sughra dan kita ada abna'a sama juga di sini ada mak wajib muttasil. Wa yastahyuna nisa'akum. Okey, tak ada masalah di sini, semua sama hukum-hukum yang berulang. Wa fi dzalikum dha kena keluar lidah. Kumba. Okey, kita nak di sini. Kita stop sekejap di sini. Kumba. Siapa nak ambil bahagian ini? Silakan. Kita tadi daripada Singapura, sekarang ni kita pindah ke mana pula? Qari'ah mana yang nak ambil kumba di sini? Kumba. Fadal. Hukum yang mudah. Penerangannya pun insya-Allah mudah. Silakan. Ikhfa Safawi, Ustaz. Okey. Ikhfa Pak Syafawi. Safawi. Silakan penjelasan sikit. Kesamaran yang tersembunyi dan Safawi tu artinya kebibiran. Tapi kalau kita sebut tu kita mesti kita akan dengungkan atau walaupun kita ketip bibir kita tanpa tertutup Ustaz. Jadi kita kena dengungkan yang macam tadi kumba sebab selepas mim tu huruf ba. Jadi kita kena dengungkan yang ba tu. Dan kita tutup bibir, tekapkan bibir kita lah Ustaz. Gapat ke tak gapat? Dengan kadar harakat yang 2 harakat aja. Okey, tutup bibir di sini rapat ke tak rapat? Hari tu Ustaz pernah cakap kan, ada orang cakap rapat tapi yang selai kertas boleh, tapi yang ini boleh tertutup kan Ustaz? Boleh tutup. Saya tanya ajar tanya saya balik kan. Siapa nak jawab? Okey, dia boleh tutup Ustaz. Saya rasa boleh. Boleh tutup. Boleh tutup. Kenapa? Sebab ba tu kira macam ni. Kita kena ketip lah sebab bibir Safawi tu kan kebibiran. Jadi bila kita sebut tu melalui bibir kita lah. Okey, tahniah aja dengan yakinnya menjawab dengan baik. tak digoyangkan dengan soalan-soalan saya. Okey. Betul tak Ustaz? Saya tak tahu. Betul. Sebab yang menjadi bahasan sebenarnya pada hukum iqlab. Hukum iqlab yang nun ditukarkan, diiqlabkan kepada nun, kepada mim,
Yang itu ulama kata kita nak kena ada jarak ataupun nak kena ada renggang sehelai kertas itu supaya nak kekalkan sifat nun yang asal itu supaya tak ditukarkan terus, tak ditukarkan sehabis-habisnya. Sebab bila dia ada macam tak rapat bibir mulut tu, pembaca pendengar dia akan tahu bahawasanya huruf ini asalnya nun mati ditukarkan kepada mim. Sebab itu tak rapat bibir mulut. Itu antara faedah dan sebabnya kenapa tak nak rapatkan. Dan kita bahaskan kan yang dulu-dulu pada awal-awal kelas saya tak ingat rakaman yang keberapa hukum iqlab yang kita awal-awal belajar tu, saya bawa pendapat Dr. Aiman Dr. Aiman tu yang mahir dalam bab tajwid, ulama ma'asir yang sekarang ini, dia pun sama juga, dia sependapat dengan ulama-ulama itu juga pada peringkat awal. Bila iqlab dia tak rapatkan, tapi bila dia dah mengkaji dan dijumpa kepada pakar-pakar lagi, akhirnya dia kata dia kata dalam tempoh 20 tahun dia mengajarkan iqlab supaya bila iqlab dengungnya tak rapat. Tapi selepas dia dah membahas dan dia mencari dan dia mengkaji dengan syekh-syekhnya, dia kata rupa-rupanya kenapa kita nak susahkan, dah ditukarkan untuk nak mudahkan, kenapa kita masih lagi nak susahkan. Daripada mudahkan, contohnya mim ba'di ada di bawah ni mim ba'dihi ni, daripada ditukarkan kepada mim supaya kita mudah dengar, mudah sebut. Tapi tiba-tiba kita nak susahkan pula. Mim ba'di, tak nak rapatkan. Jadi bagi pendapat dia kata setelah 20 tahun dia mengajar iqlab tak rapat, sekarang dia kata dia dah nak rapat. Dia dalam bacaan dia, iqlab semua dia rapat. Pada ikhfa syafawi pula, mim mati bertemu dengan ba, tak ada masalah. Terus rapatkan. Sebab mim bibir, ba pun bibir. Kedua-duanya keluar daripada dua bibir mulut kita yang memang kedua-duanya rapat. Mim zalikum ba. Tapi kalau ada pendapat mengatakan nak kena apa tu, ikhfakan, nak kena macam sembunyikan, samar-samarkan dengung itu atas nama ikhfa lah. Atas nama ikhfa, kalau dia nak ambil atas nama ikhfa itu supaya tak diidghamkan, tak dimasukkan. Kalau kita rapatkan terus kumba, dan itu istilah idgham pula. Sebab itu dia kata macam masuk pun tak semasuknya idgham lah. Kumba, lambat kita nak rapatkan ataupun tak rapat bibir mulut, itu atas pendapat namanya ikhfa. Tapi bagi yang kita belajar dalam bab ikhfa, rapatkan terus, itu paling mudah. Dan itulah paling jelas insya-Allah. Dzalikum bala'um. Kesimpulannya, antara ikhfa syafawi dengan iqlab, kedua-duanya saya memilih untuk merapatkan kedua-dua keadaan, sama ada hukum iqlab ataupun ikhfa syafawi. Terpulang kepada tuan-tuan puan-puan semua, kalau kita dah belajar dengan guru kita iqlab, kita nak ada sehelai kertas, nak kena ada jarak antara bibir mulut kita, silakan. Kalau itu yang kita yakin, itu yang kita lebih selesa. Saya dulu baca begitu, jadi bila sekarang ni dah ada pendapat yang menyokongkan kita boleh rapat, saya ambil yang mudah untuk mudah kita belajar, mudah kita baca, insya-Allah. Habis di situ, kita cuba habiskan ayat ini. Bala'um min. Saya rasa tak ada masalah di sini, ada wajib muttasil. Lepas tu min kita ada idgham ma'al ghunnah. Mir rabbikum. Okey, kita nak yang ini. Kita nak pelbagaikan. Yang dengung banyak dah kita ambil. Yang ini pula. Mir rabbikum. Saya ambil mirra. Siapa nak cuba ambil bahagian ini, silakan. Saya cuba Ustaz. Okey, Hajaz, silakan. Saya cuba Ustaz. Okey, Nun silakan. sakinah berjumpa dengan ra. Nun sakinah berjumpa dengan ra, jadi hukum dia idram bila guna. Maknanya tidak dengun, masukkan dengan ra. Lepas tu rahnya berbaris. Apa yang nak masukkan? Apa nak masukkan apa tu? Mir. Masukkan mim dengan ra tu memasukkan terus Ustaz. Nak masuk min ke? Nak masuk apa? Nak masuk huruf apa tu?
masukkan min kepada raw. Masuk min ke nun? Min kan Ustaz, nun tak pakai lagi sebab nun is nun sakinah kan. Mir, Ini mir. sebenarnya yang ada kaitan di sini dan yang punya cerita di sini huruf min ke huruf nun? Min. Kalau betul-betul kita nampak nun tu, maknanya itu hukum dia lah, hukum nun sakinah. Jadi kita masukkan mir. Jadi min yang kita masukkan ke raw. Ini bagus Tahu ni. saya lah Ustaz. Tajuk ni bagus. Maknanya untuk hajah malam ni, hajah tadi saya sangat-sangat nak bagi 100, kalau markah 10 saya nak bagi 10 dah tadi. Sebab hajah mulakan dengan syarahan hajah tu dengan cara yang betul. Kebanyakan peserta-peserta sebelum ini bila ambil bahagian contohnya macam su'a terus dia baca mak wajib. Tadi macam contohnya kan min terus dia masuk izhar hakiki. Hajah masuk cantik dah. Nun mati bertemu dengan ra, hukumnya idgham bila gunnah. Itu yang tartib kita nak bagi penjelasan kepada satu-satu hukum. Kita bagi asbab dulu. Apa bertemu dengan apa, maka hukumnya apa dan cara bacanya apa dan macam mana contoh bacaan. Itu susunan dari segi kita nak bagi penjelasan satu-satu hukum tajwid. Jadi Hajah sebut cantik dah. Tapi bila saya tanya nak masukkan apa, Hajah kata mim pula. Itu jadi saya muskil. Jadi Hajah permulaan betul lah tu nun mati bertemu dengan ra. Tapi tiba-tiba mim nak masukkan. Kenapa kita nak masuk min? Sebab nun tak ada baris kan Ustaz. Jadi mim tu kita masukkan mir rabbi. Jadi kita tak payah dengung lah Ustaz. Maksud saya gitu. Okey, tak apa. Ini tasawur. Hajah perasan macam tu. Sebenarnya nun mati yang kita nak kena masukkan. Sebab Hajah sebut kan, nun mati bertemu dengan ra. Mim itu memang waktu kita baca, daripada mim terus kita lompat masuk ke ra, seolah-olah nun itu tak ditulis pun tak apa. Betul. Saya pernah tulis macam ni. Min rabbikum. Okey, min rabbikum kan. Dan saya betul boleh macam ni. Mir rabbikum. Nampak tak? Jadi kita pernah tulis macam ni. Mir rabbikum. Atas kita baca mir rabbikum. Bawah kita baca mir rabbikum. Sama ada nun ataupun tak ada nun tulisan yang bawah ni, bacaan tetap sama. Mir rabbikum. Mir rabbikum. Betul. Nun macam tak ada kena-mengena dalam bacaan. Dari segi bacaan, zahir bacaan kita, seolah-olah nun itu hilang. Dimasukkan sepenuhnya. Sebab itu namanya idgham kamil di sini. Tetapi waktu kita nak jelaskan, mesti kita nak kena sebut nun mati itu yang kita kena masukkan. Idgham bermakna al-idkhal dan idkhalus syai' fi syai'. Makna idgham kita memasukkan. Dan kita nak masukkan apa? Makna idgham dalam tajwid, masukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Kita nak masukkan apa di sini? Kena masukkan nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf idgham. Maka itulah yang jelas dari segi penjelasan itu kita kena sebut nun mati ataupun tanwin yang kita nak kena masukkan. Huruf ini kita minta bantuan huruf yang berbaris sebelum nun mati ataupun tanwin untuk kita nak sebutkan huruf idgham. Jadi mim itu perlu kita bacalah supaya huruf yang berbaris mati tak boleh kita mulakan. Dalam kaedah bahasa Arab, dan saya rasa semua bahasa lah kot, tak boleh kita nak mulakan dengan huruf berbaris mati. Mesti nak kena isti'anah, nak kena menumpang huruf berbaris. Jadi nun mati di sini tak boleh kita baca tanpa huruf mim ataupun huruf yang sebelumnya yang berbaris. Okey, Hajah, alhamdulillah, terima kasih. Jelas dari segi syarahan tadi dah sepenuhnya macam tu. Kita sebut dulu apa yang sebut bertemu dengan apa, temu hukum dan sebut cara bacaannya. Kalau nak tambah lagi lebih jelas apa hurufnya, berapa hurufnya, itu lebih sempurna. Last sekali. Mir rabbikum di sini izhar syafawi kita ada, dan yang terakhirnya azim. Okey. Perkataan yang terakhir ini siapa nak cuba? Apa ada di sini? Cik Mat senyum je malam ni, Cik Mat.
kerja Ustaz. Oh, okey, sorry. Sorry, insyaAllah. Okey, lafaz azim. Azim. Siapa nak ambil bahagian azim? Saya baca Ustaz. Okey, silakan Hajjah insyaAllah. Min Rabbikum azim. Boleh Ustaz? Boleh insyaAllah. Perkataan azim saja, huraikan perkataan azim, apa ada hukum tajwid. Azim, mat asli, mat arid disukun, baca 2, wajah 2, 4 dan 6. 2, 4 dan 6. 2 atau 4 atau 6. Okey. 4. 2, 4 atau 6. So gha-nya baca dia dengan keluarkan lidah. Macam tahu je saya nak yang situ. Ma'arif sukun, rasanya minggu lepas, 2 kelas lepas kita dah bincangkan ma'arif sukun. Siap dengan ada ismam dengan apa kan. Yang penting di sini azim, dha ini huruf yang termasuk dalam golongan huruf lithawiyah. Huruf lithah, huruf yang nak kena nampak lidah depan. Tha, dha, dha, azim, azim. Jadi masing-masing tanya diri sendiri, huruf dha dalam bacaan kita keluarkan lidah ataupun tidak. Tanzurun, tanzurun. Banyak lagi huruf dha dalam Al-Quran, kita keluar lidah ataupun tidak. Dia ada 3 huruf. Zal, di sini zal, banyak zal. Dan kita ada huruf tha, mana tha, thumma, tha, thumma. Dan huruf dha. Huruf dha ni pun kena keluar lidah. Tak keluar lidah, maknanya kita dah tukar huruf lain. Tak keluar lidah, kita tak sempurna makhrajnya. Ini betul-betul ni. Bukan malam ni saja. Setiap kali kita baca Quran, 3 huruf ni kena keluar lidah. Tha, dha, dha, tha, thithu, dha, dhidhu, dha, dhidhu, dha, dhidhu. Cuma dha ni nak kena tebal sikit sebab dia huruf isti'la. Azim, azim, azim. Tetap kena keluar lidah. Jadi selagi mana kita masih tak jelas keluar lidah kita, selagi itulah makhraj kita untuk huruf ini belum sempurna. Jadi insyaAllah kita kena berhati-hati. InsyaAllah waktu kita menjumpa huruf-huruf ini, kita keluarkan lidah. Sama ada hatta huruf ini berbaris mati sekalipun, tetap haknya untuk kita keluar lidah itu kena jaga. Wa idh najjay, wa idh. Nampak kalau ada cermin di depan kita, tengok muka sendiri waktu kita baca huruf ni, nampak kemerahan lidah bahagian depan. Wa idh najjaynakum. Okey, insya-Allah kalau kita jaga huruf-huruf ini, kita letakkan makhraj di tempatnya, insya-Allah bacaan kita lebih jelas, lebih fasih dan lebih selamat insya-Allah. Okey, saya rasa sampai ayat 49 saja, hanya satu ayat pada malam ini. Saya buka lah soalan-soalan kalau ada malam ini untuk nak bertanya ataupun nak tambah lagi penjelasan-penjelasan untuk kelas malam ini. Persilakan. Kalau ada. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Pasal tadi zalikum, bila sekarang dah boleh tutup mulut bibir, dah boleh tutup mulut. Jadi zalikum tu kita nak bunyi nak ba tu macam nak keluarkan tak? Kalau kita tak tutup mulut kan macam kita zalikum gitu kan. Kalau kita tutup zalikum, ba tu dah hilang ah. Ini rasa saya. Jadi Ustaz boleh terangkan macam mana Ustaz? Maksudnya bila kita tutup mulut waktu kita dengung izhar, di sini hukumnya ikhfa syafawi kan. Bila kita tutup mulut, masalah Abang Isnya apa yang hilang di sini? Ba tu. Ba dia. Okey. Dia dalam ikhfa syafawi ni, dalam dengung ikhfa syafawi, dia tak ada macam kita nak kena jelaskan ikhfa huruf ba tu.
Sebab bila kita tutup mulut untuk mim mati dan kita dengung 2 harakat, ba yang sama juga dalam keadaan tutup mulut juga. Dia tak sama dengan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki yang kita bincang 2 kelas lepas, 2 minggu lepas kita bincang, kita nak kena standby untuk nak sebutkan huruf ikhfa yang berikutnya. Wa antum, kan? Dalam 2 harakat tu kita dah nak sebut hurufnya ta. Itu ikhfa hakiki. Tetapi ikhfa syafawi ni dia hanya mempunyai 1 huruf. Bila kita dengung rapat bibir mulut kita untuk mim mati dan dengung 2 harakat, dan dengan rapat bibir mulut itu jugalah kita nak sebutkan huruf ba. Sebab kedua-duanya di tempat yang sama. Wa fi dzalikum ba. Ba dia tak perlu kita nak berpindah kepada makhraj lain sebab dia tempat makhraj yang sama di tepi bibir mulut. Kita panjangkan 2 harakat sah. Ya, tetap. Bila dengung, panjang 2 harakat dan di tempat makhraj yang sama juga akan kita sebut huruf ba. Itu ni ikhfa. Jadi maknanya tak perlu kita nak kena pastikan, kena sembunyikan mim mati ke dalam ikhfa. Jangan kita pisahkan, jangan kita asingkan. Macam ikhfa hakiki dia boleh terasing. Antum. Antara nun ke makhraj ta dia kena berpisah. Dia kena berpindah daripada nun kepada huruf ta. Kan? Misya. Kalau kita 2 harakat nun mati, lepas tu pergi kepada sya, dia tak jadi ikhfa sebab kita dah pisahkan dengung dengan huruf sya, huruf-huruf ikhfa. Tapi dalam ikhfa syafawi dia tak akan jadi macam tu sebab kedua-duanya mim mati dengan ba pada tempat yang sama, huruf makhraj yang sama, dia akan pergi kepada huruf ba juga. Yang maknanya kita tak ada silap di situ ikhfa. Jadi 2 harakat kita dengung sikit dah. Ya, betul. Tetap 2 harakat. Semua dengung dalam dalam dunia, semua dengung dalam tajwid 2 harakat. Tak ada lebih kurang lah. Maksud lebih kurang di sini dia maksudnya bukan adanya 4 harakat, adanya wajah-wajah lain, tidak. Dia tetap 2 harakat. Cuma cara adaul ghunnan, adaul harakataini fil ghunnan. Cara kita nak baca 2 harakat pada ghunnah itu mungkin berbeza antara qori-qori yang lain. Kalau kita tengok qori-qori yang hebat-hebat pun, kadang-kadang antara mereka bagi kita, ini bukan 2 harakat lagi lah, tapi dia dah 2 harakat, nak buat macam mana? Kiraan dia dah 2. Kita tak boleh paksa dia, mesti nak kena kira macam kita. Kan? Ada qori-qori setengah qori tu, Masya Allah, 2 harakat dia tu macam 14 harakat kita punya. Contohnya kan? Tapi kita tak boleh kata, tak boleh lah panjang sangat. Kiraan dia itu baru 2 harakat. Belum dia buat 4 harakat lagi. Dia 4 harakat sampai esok pun sudah. Contohnya lah kan. Itu ada ul harakataini fil ghunan mutafawita. Maknanya tak sama-sama. Ada yang panjang, ada yang kurang. Tapi kita ambil lah cara kita yang sederhana. Jangan terlampau panjang sangat dengung. Kan? Kum min tu macam terlebih sangat panjang. Jangan terlampau pendek sangat. Nampak ada dengung tapi pendek. Kum min wa idh najjaynakum min ali. Macam tak puas, macam tak ada rasanya tempoh 2 harakat. Ambil setengah sederhana, sedang-sedang. Wa idh najjaynakum min ali. Orang dengar pun sempat dengar, ada dengung di sini. Kalau pendek sangat dia tak nampak dengung. Tak maaflah, kadang-kadang kita pergi dekat masjid-masjid yang hebat-hebat pun, imam-imam qori-qori yang memang terkenal pun, mereka itu Masya Allah ada sanadnya, ada ijazahnya, ada apanya. Tapi bacaan mereka dengung itu kadang-kadang kita rasa macam kurang sangat. Kita kurang puas. Kita kurang puas tak apalah. Yang penting dia dah puas. Bila kita baca pula, kita jangan ikut dia pula. Sebab kita dah tak puas dengan dia kan, dengan cara dia. Kita baca cara kita, kita rasa macam kita puas yang lebih tarik sikit ataupun lebih panjang sikit, kita bacalah dengan cara kita, insya-Allah. Terima kasih Abang. Terima kasih Ustaz. Bagi sama-sama. Bagus soalan tu. Okey, Alhamdulillah. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa dah lajak kita punya masa. Masya Allah. Terima kasih kepada semua untuk malam ini. Kita dah bincang beberapa hukum asas. Malam ni kita kembali kepada hukum-hukum yang mudah balik. Hukum-hukum dengung-dengung, hukum mat dan hukum-hukum dengung tebal nipisnya. InsyaAllah kita akan tukar-tukar lah. Bila sampai satu kelas nanti kita pergi kepada hukum-hukum yang jauh sikit. Bila kita dah pergi jauh sangat kita patah balik supaya kita balancekan lah yang dah laju, yang dah mahir, yang ataupun yang baru-baru nak mahir.
ya, dia boleh ikut sama-sama kelas kita ini insya-Allah. Semoga bermanfaat dan semoga kita dapat lagi bersama Al-Quran untuk kita terus menggali bersama hukum-hukum tajwid sampai kita menjadi mahir hukum tajwid, dan bila mahir hukum tajwid kita harap kita menjadi seorang mahir membaca Al-Quran insya-Allah. Fal mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir bersama Al-Quran ini, mahir dalam bidang Al-Quran insya-Allah berserta kedudukannya bersama para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada permulaan kelas kita pada malam ini, pembaca Al-Quran secara bertajwid terbagi kepada 3 golongan. Kita nak letakkan diri kita pada golongan yang pertama. Golongan pertama iaitulah orang yang baca Al-Quran beserta faham tajwid, beserta dengan faham dan jelas macam mana nak huraikan balik hukum-hukum tajwid yang dibaca. Kita tak nak sangat, kalau masih lagi kita berada dalam kumpulan yang kedua, kita cuba pergi ke kumpulan pertama. Kumpulan yang kedua iaitulah baca Al-Quran bagus tetapi belum yakin dengan cara nak menghuraikan hukum tajwid. Dalam proses kita nak pergi kepada yakin dan pandai. Kita tak nak sangat-sangat, kita tak nak pada golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga pandai hukum tajwid, jelas dengan hukum tajwid macam air terjun tadi, tetapi bila baca hukum tajwid kelainnya, bacaannya kelainnya. Yang itu sangat-sangat kita sayang sebab kita dah habiskan masa untuk kita faham hukum tajwid, tetapi waktu baca kita jauh sangat dengan hukum yang kita sebut tu. Okey, jumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا وإيمانا صادقا ونعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من عين لا تدمع من دعاء لا يستجاب لنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Asal jangan sebut rakaan, kena sebut harakat. Dah keluar suara dia, dah keluar suara. Dah keluar suara. Malam ni dia menyamar nama lain pula. Cari tadi. Masya-Allah, alhamdulillah. Yang pergi ke air terjun agaknya malam ni penat lagi, masih kepenatan. Tak nampak ni. Hanya yang kuat aja ada, Ustaz. Masya, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Aziz jadi MC lah dia orang. Masya-Allah, itulah. Okay, terima kasih semua, insya-Allah jumpa lagi esok Al-Kahfi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.